أستغفر الله إن الله كان توابا 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 بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم. Dan bacakanlah wahai Muhammad
kepada mereka kisah mengenai dua orang anak Adam, Habil dan Qabil, yang berlaku dengan sebenarnya, iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban untuk mendampingi diri kepada Allah. Lalu diterima korban salah seorang di antaranya, yakni Habil, dan tidak diterima korban dari yang lain, Qabil. Berkata Qabil, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Habil menjawab, hanya sesungguhnya Allah menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Demi sesungguhnya, jika engkau hulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak sekali-kali akan menghulur tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Sesungguhnya aku mahu supaya engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka dengan itu menjadikan engkau dari ahli neraka. Dan itulah dia balasan orang-orang yang zalim. Maka nafsu jahat Qabil mendorongnya sehingga ia tergamak membunuh saudaranya. Lalu ia membunuhnya. Oleh itu menjadilah dia dari golongan orang-orang yang rugi. Kemudian Allah hantarkan seekor burung gagak, menyuruhnya mengorek-ngorek di bumi supaya memperlihatkan kepada Qabil bagaimana cara menimbus mayat saudaranya. Qabil berkata, wahai celakanya aku, alangkah lemah serta bodohnya aku. Aku tidak tahu berbuat seperti burung gagak ini, supaya aku dapat menimbus mayat saudaraku. Kerana itu menjadilah ia dari golongan orang-orang yang menyesat. Dengan sebab kisah pembunuhan kejam yang demikian itu, kami tetapkan atas Bani Israel bahawasanya sesiapa yang membunuh seorang manusia dengan tiada alasan yang membolehkan membunuh orang itu, atau kerana melakukan kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya. Dan demi sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan membawa keterangan yang cukup terang. Kemudian sesungguhnya kebanyakan dari mereka sesudah itu sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang melampaui batas, melakukan kerosakan di muka bumi. Masih lagi kita berada dalam penafsiran Suratul Ma'idah, surah yang kelima dalam tertib surah Al-Quran. Pada juzuk yang ke-6, pada ayat yang ke-27 sehinggalah ayat 32. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan satu kisah, iaitu kisah Qabil dan Habil. Dan jenayah yang pertama yang berlaku di atas muka bumi ini, itu jenayah pembunuhan. Maka apakah kaitan dengan ayat-ayat sebelum ini? Kalau sebelum ini kita menceritakan kedegilan Yahudi mematuhi perintah Allah dan Rasulnya, sehingga mereka dibalai dengan disesatkan di padang Sina selama 40 tahun. Sehingga habis generasi yang degil untuk mentaati perintah Allah. Dan datang generasi yang baru, yang lebih baik sedikit berbanding generasi yang lama, yang juga dipimpin oleh Nabi. Kalau sebelum itu dipimpin oleh Musa dan Harun, kemudian dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun. Maka Allah bawa satu cerita. Yang pertama, sebagaimana Allah cerita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedegilan Yahudi. Bukanlah mereka baru degil untuk tidak mau beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka degil daripada awal lagi. Walau sudah mendapat nikmat-nikmat yang banyak dan diperlihatkan mukjizat-mukjizat yang banyak di atas tangan Rasul mereka Nabi Musa AS, pun mereka degil untuk mengikuti Nabi Musa sehingga mereka diharamkan masuk ke Baitul Maqdis.
Maka Allah Ta'ala menyebut apa sebabnya. Maka Allah menceritakan kisah dua anak Adam yang berlaku pembunuhan sesama mereka kerana sebab dengki dan tidak dapat menerima perintah Allah kerana kedengkian. Persis bagaimana Yahudi dengki sehingga tidak mahu menerima perintah Allah akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga untuk menyatakan bahawa Nabi Muhammad itu rasul. Bukan sekadar kisah-kisah kamu wahai Yahudi Nabi Muhammad diberitahu. Kisah manusia pertama pun Nabi Muhammad diberitahu. Ya tuan-tuan, untuk mengetahui kisah pertama masyarakat manusia dunia bukan satu benda yang mudah. Tanya ahli-ahli ekologi untuk mereka mengetahui satu zaman yang mungkin 1000 tahun ke depan, 1000 tahun ke belakang, agak sukar dengan mencari fosil-fosil, artifak-artifak, perlu menjelaskan apa sebenar berlaku. Ini dengan mudah Allah cerita. Kisah dua orang anak Adam. Dan konflik mereka. Dan bagaimana kisah ini membuktikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan membuktikan bagaimana Rasulullah mendapat wahyu. Sehingga diceritakan kepada baginda kisah-kisah zaman dulu. Kisah ini Allah Ta'ala tak cerita secara dramatik. Sebab itu bukan tujuan cerita, diceritakan. Tetapi penuh dengan pengajaran. Syarat dengan iktibar. Dan juga penuh dengan muhasabah. Sebab itu Allah berfirman, "Watlu alaihim." Wahai Muhammad, bacakan ke atas mereka. Siapa? Kepada Yahudi, kepada Nasrani, kepada ahli kitab, bukan kepada kaum kamu yang menderhaka, bukan kepada umat Islam untuk mereka jadikan ia sebagai tauladan dan sempadan. Watlu alaihim naba abnai. Naba, yakni satu berita besar. Ini perkataan naba. Sebagaimana dalam surah An-Naba, Allah berfirman, amma yatasaalun anin naba'il azim. Tentang mereka, tentang apa mereka bertanya? Tentang berita besar. An-Naba. Bacakan ke atas mereka, wahai Muhammad, akan berita besar, berita penting, ibnai Adam. Ibnai, dua anak Adam. Para ulama tafsir bersepakat, ia anak Adam yang sebenar, bukan anak angkat, bukan orang lain, bukan kalangan Bani Israel. Anak Adam. Bukan anak keturunan Adam, anak Adam. Kalau kita sebut anak keturunan Adam, kita ni anak keturunan Adam. Kerana setengah mereka berkata ini anak keturunan Adam daripada Bani Israel. Bukan, ini anak Adam terus. Ibnai Adam. Dua orang anak Adam. Iaitu Qabil dan Habil. Qabil kerjanya ialah menanam pokok ataupun sebagai petani. Al-Fallah ataupun Zurra. Manakala Habil kerjanya sebagai Ra'il Ghanam, pengembala kambing. Bacakan kisah kedua mereka bilhaq, dengan sebenar. Apa maksud dengan sebenar? Artinya menceritakan kisah tersebut dengan jelas. Menceritakan kisah tersebut tanpa macam kita hari ni kalau difilmkan satu cerita, walau cerita benar tapi didramatikkan sehingga hilang pengajaran. Sebab kisah ni tuan-tuan bila dicerita dengan benar dan jelas, maka pengajaran terselah. Tapi kalau cerita tu dibelik-belik, didramatikkan, tak jelas apa pengajaran dia. Ni kalau orang tu buat filem hantu-hantu jebat, tapi penuh dramatik, ada keadaan bercintanya, keadaan sekian, orang tak faham sebenarnya nak cerita apa. Maka Al-Quran, metod kisah, ia satu cerita yang jelas. Tanpa ada dramatik. Tanpa menyebut benda-benda yang tidak penting. Tidak ada scene ataupun kita katakan plot-plot cerita yang tidak penting. Semuanya point. Supaya manusia dapat mengambil pengajarannya secara jelas. Tanpa teragak-agak, tanpa ditipu dengan jalan ceritanya. Sebab ramai orang tuan-tuan bila cerita itu difilmkan, mereka ditipu dengan jalan cerita. Akhirnya heroin tu diminat. Dah, cerita lain pula. Akhirnya hero diminat, pengajaran tak ada. Maka cerita ini bukan cerita siapa hero, cerita yang ada pengajaran. Bacakan ke atas mereka, wahai Muhammad, akan kisah dua anak Adam dengan sebenar. Ketika mana? Qarraba qurbanan. Mereka melakukan korban. Yang dimaksudkan melakukan korban
ialah mereka melakukan suatu perkara yang boleh mendekatkan diri mereka kepada Allah. Sama ada dengan sembelihan atau dengan apa cara sekalipun. Artinya sesiapa pun dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi, maka mereka boleh lakukan dengan rezeki tadi pengorbanan kepada Allah. Kita kan kalau sebut istilah pengorbanan, maknanya semua bentuk. Tak kira masa, tenaga, wang ringgit, barang-barangannya. Maka ini asal makna pengorbanan. Korban daripada perkataan qaruba, yakni dekat, hampir. Korban memberi maksud apa yang dengannya hampir seorang itu kepada Allah. Maka itulah istilah korban. Yang kita sebut korban, hari raya korban. Jadi sesuatu yang menjadikan kita dekat dengan Allah. Ya tuan-tuan, kita faham? Bila sesuatu nak jadikan kita dekat dengan Allah, pasti kita lakukan pertama dengan ikhlas. Mencari redha. Kedua, dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Yang ketiga, mengikut segala prasyarat dia. Rukun-rukun dan syaratnya. Kerana setiap ibadat, dia ada rukun, dia ada syarat. Baik ibadat korban ke, baik ibadat akikah ke, baik ibadat solat ke, dia mesti ada rukun, ada syarat. Syarat wajibnya, syarat sahnya, rukun-rukunnya, fardu-fardunya. Maka tiga asas yang penting. Pertama, ikhlas kepada Allah. Yang kedua, melakukan yang terbaik. Yang ketiga, menjaga segala rukun dan syarat. Fatukubbila min ahadihima, maka diterima korban salah seorang dari keduanya. Walam yutaqabbal, dan tidak diterima minal akhar, daripada salah seorang daripadanya. Qala la'aqtulannak, dan berkata orang yang korbannya tidak diterima, la'aqtulannak, akan kubunuh kamu. Qal, lalu berkata orang yang diterima korbannya oleh Allah, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah terima disebabkan dilakukan secara takwa kepada Allah. Bukan Allah Ta'ala terima sebab nama aku sekian-sekian, tapi kerana sifat takwa. Kalau kamu ada sifat takwa, kamu juga diterima oleh Allah SWT. Baik, ini secara ringkas dikatakan penafsiran secara umum. Apa kisahnya? Di mana kata ulama tafsir, wahai Muhammad, bacakan kepada mereka kisah-kisah ini kepada para pendengki, yakni para Yahudi, cucu cicit kepada monyet dan babi. Seringkali kalau sebut Yahudi, dia sebut hafadatul kiradati wal khanazir, cucu cicit monyet dan babi. Kenapa disebut cucu cicit monyet dan babi? Pertama, sebab dia memang dimentionkan, disebut dalam Quran. Disebut tentang bagaimana mereka ditukar menjadi monyet, mereka ditukar jadi babi. Yang kedua, untuk menunjukkan penghinaan, sebab mereka ni bangsa dilaknat. Bukan sedikit Nabi yang mereka bunuh. Bukan sedikit Nabi yang mereka permainkan dan mereka tolak. Seperti mereka ini tidak tegap menjadi manusia. Dan kerana mereka bersetuju dengan perbuatan nenek moyang mereka dahulu. Bukan mereka berbangga. Anehnya Yahudi, dia tak berbangga dengan Nabi-Nabi mereka dulu. Mereka berbangga dengan datuk nenek mereka dulu. Dengan Nabi mereka tidak berbangga. Dengan kitab yang diturunkan juga mereka tak berbangga. Mereka berbangga dengan datuk nenek mereka. Berani datuk nenek mereka dalam setiap permintaan, dalam setiap penderhakaan, dalam setiap perlawanan mereka dengan Nabi-Nabi. Sebab itu mereka bangga dengan datuk nenek mereka. Maka aneh Yahudi yang tidak berbangga dengan Nabi-Nabi mereka, tapi berbangga dengan datuk nenek mereka. Hatta kalau datuk nenek mereka buat kesalahan, kejahatan, mereka setuju. Sebab itu mereka disebut cucu kepada, atau cucu daripada keturunan babi dan juga daripada monyet. Sebab kejahatan mereka. Wahai Muhammad, bacakan kepada mereka kisah Qabil dan Habil. Ini pendapat kebanyakan ulama tafsir. Dengan keterangan yang jelas, yang tiada pembohongan padanya, tiada kecelaruan padanya, tiada tambahan dan tiada pengurangan. Baca cerita ni betul, jangan tambah, jangan kurang. Macam saya sebut tadi, kalau satu cerita benar, didramatikkan dia, maka dia jadi lain. Kita buat filem Mak Kilau, tapi kita dramatikkan Mak Kilau bercinta, berdating dalam hutan. Orang tak faham apa sebenarnya pengajaran cerita. Patutnya kita dapat ambil kisah Mak Kilau sebagai pejuang menentang penjajah. Tapi tak, cerita bercinta. Semua sejarah dirosakkan dengan sebab filem. Semua. Sejarah-sejarah dirosakkan dengan filem. Sebab mereka masukkan unsur-unsur yang tak perlu sehingga memesongkan pengajaran. Sebab itu Al-Quran, kita dah sebut, perlu kita kaji balik. Kenapa Al-Quran cara pengkisahannya lain? Tanpa menyebut benda yang
tak perlu menyebut benda dramatik dan tidak menyebut benda-benda yang bersifat tidak penting atau berkaitan cinta atau sebagainya, tidak. Maka cukup Al-Quran menceritakan, bacakan kisah dua anak Adam ini. Inna hadza lahuwal qasasul haq, itu cerita yang benar. Dan ayat lain Allah berfirman, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haq, kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad kisah yang sebenar. Zalika Isa bin Maryam qaulul haq, demikian kisah Nabi Isa, cerita yang benar. Maksudnya cerita yang tak ada tambah, tak ada tokok tambah, tak ada pengurangannya. Dan sebab kisah ini, kebanyakan ulama tafsir menyebut apa sebab Qabil dan Habil ini berbalah sehingga menjadikan mereka melakukan pengorbanan, sehingga diterima satu korban, ditolak satu korban. Kisahnya bila Allah Ta'ala mensyariatkan kepada Adam AS untuk mengahwinkan anak-anaknya. Kerana perkahwinan adalah satu syariat semenjak dulu demi memastikan zuriat Nabi Adam itu berkembang biak. Maka oleh kerana Adam manusia pertama, Hawa wanita pertama, dan tidak ada anak dan keturunan lain melainkan daripada Adam. Lalu mereka perlu berkahwin adik-beradik. Tapi cara perkahwinannya tidak dibolehkan sebab setiap kali Hawa mengandung, dia akan mengandung kembar. Seorang lelaki, seorang perempuan. Maka kembar yang sama tidak boleh berkahwin sama. Maka mula-mula dilahirkan ialah Habil. Bersama Habil itu ialah Iklimia. Ini menurut nas daripada ahli kitab, Iklimia. Kemudian dilahirkan Qabil. Bersama Qabil itu kembar perempuannya bernama Luiza. Dan mengikut syariat Nabi Adam, Habil perlu berkahwin dengan Luiza. Qabil perlu berkahwin dengan Iklimia. Tapi oleh kerana adik kepada Habil ni tak lawa, manakala adik kepada Qabil lawa, lalu mereka, dia tidak mahu menerimanya. Maka ini ialah mengikut syahwat yang pertama atas dunia. Tak nak ikut perintah Allah, syariat. Supaya Yahudi tengok, Yahudi, yang kamu derhaka, kamu dengar cerita orang derhaka sebab apa? Allah seperti nak bongkarkan kepada kita semua umat manusia, khusus umat Islam, kenapa Yahudi tolak mentah-mentah Nabi Muhammad SAW? Maka jawapannya dalam kisah ini. Kenapa menolak? Sebab kita bila orang tolak sesuatu, bila orang kritik sesuatu, kita nak tahu juga sebab apa dia kritik, sebab apa dia tolak. Maka dalam cerita ini membuka pekong manusia yang menolak kebaikan. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk melakukan korban. Maka Habil memberi seekor kambing yang gemuk bagi menandakan keikhlasannya dan takwanya kepada Allah. Manakala Qabil diberi setangkai gandum yang tidak elok. Lalu ketiga-tiga mereka naik, iaitu Adam AS, Qabil dan Habil naik di atas sebuah bukit. Di mana cara penerimaan korban tersebut, Qabil akan letak korban dia, iaitu seberkas gandum. Manakala Habil letak seekor kambing. Maka turun daripada langit api. Maka api ini merangkul kambing yang dikorbankan oleh Habil dan membawanya ke atas. Manakala Qabil pula tidak diterima, lalu dia pun menjadi marah. Dengan sebab tidak diterima. Sebab marahnya apa? Sebab korban Habil diterima Allah. Korban dia tak diterima. Salahnya pada dia. Bukan salahnya pada Habil. Tetapi dia marah kan nikmat yang Allah beri kepadanya. Sama kamu Yahudi, kamu marah pada Nabi Muhammad kan nikmat kenabian yang Allah beri pada Nabi Muhammad SAW. Walau pada Rasulullah itu ada sifat takwa, sifat keikhlasan yang tinggi. Maka kamu ni menolak Nabi Muhammad kerana dengki. Maka bila dengki, apa yang nak dibuat oleh para pendengki? Membunuhnya. Sebagaimana kita cerita sebelum ini, Yahudi berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW, itu kabilah Bani Nadir, sehingga membawa kepada pengusiran mereka daripada bumi Madinah. Bukan cerita baru mereka membunuh Nabi, nak membunuhmu wahai Muhammad. Mereka dah bunuh Nabi-Nabi dulu. Sebab apa mereka bunuh? Ada dalam cerita kisah anak Adam ini. Dengki. Kerana mereka tidak diterima Allah, sedangkan Nabi Muhammad SAW diterima oleh Allah. Lalu apa kata Qabil kepada Habil? Kata Allah, la'aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Tentang dengki dia sampai nak bunuh. Dia tidak menyembunyikan lagi dengkinya.
Qala innama, lalu lihat bagaimana ayat memujuk Habil kepada Qabil. Dia kata apa? Allah terima daripada orang bertakwa. Dia tak kata aku ni orang bertakwa. Itu lagi marah. Tapi dia kata Allah menerima daripada orang bertakwa. Kalau kamu bertakwa pun Allah terima. Salahnya pada diri kamu. Kemudian kata Habil kepada Qabil, la in basatta ilayya, tetapi kalau kamu cenderung ingin membunuhku, ma ana bi basitin yadiya ilaika liaqtulak, aku tak akan menghulur tanganku untuk membunuhmu. Inni akhafullah rabbal alamin, aku takut Allah Tuhan sekalian alam. Lihat bagaimana Habil beritahu, aku tak akan bunuh kamu kalaupun kamu membunuh aku. Begitu sifat orang beriman, dia tidak akan memulakan kejahatan. Bukan melihat suatu tindakan itu perlu keluar daripada sifat takut pada Allah. Artinya Habil mengajar pada kita, dan apa pun tindakan takut pada Allah. Jangan ikut hawa nafsu sebagaimana Qabil ikut hawa nafsu. Nak bunuh tanpa sebab. Lalu kata Allah lagi, bagaimana Habil memujuk Qabil, jangan bunuh. Pertama disebut, aku takut Allah. Supaya Habil juga, Qabil juga terfikir untuk takut Allah. Kemudian dia berkata, inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Kalau kamu membunuh aku, maka kamu telah melakukan dosa dengan membunuhku. Dan dosa kamu yang sedia ada. Dengan pengorbanan kamu yang cacat ini. Kamu dah buat silap. Patut kau minta ampun. Tapi kenapa kamu nak tambah lagi silap kamu dengan membunuh aku? Waktu kamu buat pengorbanan sehingga Allah tak terima, itu kamu silap. Patutnya kamu mohon ampun. Tapi kamu nak hukum, nak tambah lagi kesilapan kamu dengan membunuh aku. Fatakuna min ashabin nar. Kalau kamu lakukan juga, kamu akan menjadi penghuni neraka. Fadzalika jazaa'uz zalimin. Demikian balasan orang yang zalim. Lihat, ada 3 perkara yang Habil beritahu pada Qabil. Pertama, aku takut Allah. Yang kedua, kalau kamu buat, kamu akan kumpul semua dosa. Berdosa kamu. Yang ketiga, tempat kembali orang berdosa dalam neraka. Supaya Qabil ini berhenti daripada bercita-cita nak bunuh dia. Lalu kata Allah, fatawa'at lahu nafsuh, namun jiwa dan nafsunya tetap meronta-ronta untuk melakukan pembunuhan tersebut. Qatla akhi faqatalahu, lalu dia membunuhnya. Para ulama tafsir ketika mana menceritakan bagaimana Habil ini dibunuh. Ada yang menyatakan dia dibunuh dengan menggunakan besi, dipukul pada kepala. Ada menyatakan dengan cara dihantuk pada dinding, pada batu. Dibaling batu ataupun dihentakkan batu ketika mana dia tidur dan sebagainya. Pertama, Al-Quran tidak menyebut bagaimana cara dia dibunuh. Kan itu bukan pengajarannya. Tapi pengajarannya ialah dia dibunuh. Dibunuh dengan cara apa, itu bukan satu benda yang penting. Sebab itu Allah tak sebut bagaimana dibunuhnya, sebagaimana kisah Khidir juga begitu, dibunuhnya bagaimana tak disebut. Sebab natijahnya mati. Nak beritahu dengki membawa kepada pembunuhan. Maka jangan pelik wahai Muhammad kalau Yahudi nak bunuh kamu sebab dengki. Dan juga kita tuan-tuan, jangan pelik juga kalau kita baik, tiba-tiba ada orang tak suka kita. Kerana dengki. Maka dia akan buat macam-macam untuk melenyapkan kita atau menghilangkan kita atas muka bumi ini. Kerana dengki. Sebab itu hati-hati. Ini kisah adik-beradik. Jangan kata kisah orang lain. Jangan kita kata kisah bukan adik-beradik. Bukan Allah cerita dalam Al-Quran beberapa kisah adik-beradik yang dengki. Antaranya dalam surah Yusuf. Juga dengki. Di antaranya dalam surah Ma'idah ini. Juga cerita dengki. Dan banyak lagi ayat-ayat cerita tentang dengki. Bukan kisah sebelum itu Adam dengan Iblis kerana dengki. Maka itulah penyakit orang Yahudi. Kerana itu Yahudi ini Allah Ta'ala laknatkan dengki mereka. Hasadan min indi anfusihim. Dengki yang datang daripada dalam diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Selepas datang kebenaran. Selepas jelas kebenaran, mereka tahu confirm kamu wahai Muhammad Nabi. Dengan segala tanda dan sifat. Dengan wahyu dan hukum hakam. Maka kalau adik-beradik ni boleh dengki, semestilah Yahudi dengan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka Allah Ta'ala cerita lagi tentang pembunuh ini. Fa'asbaha minal khasirin, maka dia menjadi orang yang rugi. Kenapa? Dia tak dapat pun manfaat daripada membunuh saudaranya. Apa manfaat? Tak dapat. Bukan menjadikan korbannya diterima. Dan tidak juga menjadikan dia boleh berkahwin dengan Luiza. Tak boleh sebab syariatnya tak boleh. Maka seringkali kita lihat orang-orang yang melanggar perintah Allah untuk mendapat sesuatu, akhirnya dia tak dapat apa-apa pun. Sebab itu disebut dalam kata-kata yang masyhur, man ista'jala syai'a qabla awanihi hurima uqiba biharmanihi. Siapa yang nak sesuatu sebelum masanya, dia akan dihukum dengan tidak mendapatkannya. Bukan siapa yang cuba dapat sesuatu dengan membelakangi hukum syariatnya, maka dia akan hilang semuanya, dunia dan akhirat. Tidak dunia dia perolehi, tidak juga akhirat dia dapat. Tidak dunia dia bahagia, tidak juga akhirat dia bahagia. Maka apa yang dibuat oleh Qabil tak untung apa-apa. Sebab itu, fa'asbaha minal khasin, rugilah dia dunia akhirat. Sebab objektif dia tak dapat apa-apa. Kali itu tuan-tuan lihat, orang yang dengki tak ada objektif. Apa objektif orang dengki? Bukan bila orang yang didengki itu bunuh, dia pun mendapat kedudukan di situ. Dengki orang dia naik pangkat. Dia pun menderem lah, bomoh lah, santau lah. Baik, kalau orang tu jatuh, apakah dia naik pangkat? Dengki kedai sebelah maju, maka dibomoh lah kedai sebelah, atau dia fitnah kedai sebelah. Kedai sebelah ni dia guna ayam bangkai, ayam mati. Kami pakai ayam hidup, kami masak pun hidup-hidup ayam ni. Dia fitnah kedai sebelah. Bukan maksud pelanggang tu akan datang kat dia pula. Tidak akan berlaku begitu. Seringkali orang dengki berfikiran bodoh, menyangka dengan perbuatannya itu akan menghasilkan apa yang dia nak. Contoh Iblis waktu didengki pada Adam, apakah dia mendapat kedudukan yang mulia? Tak dapat juga. Dan demikian juga ketika mana adik-beradik Yusuf dengki pada Yusuf, apakah dia dapat objektifnya? Tak dapat juga. Yusuf pula yang naik menteri. Demikian juga wahai Yahudi, kalau kamu dengki pada Nabi Muhammad, apa objektifnya? Kamu dapat apa? Kalau kamu tolak Nabi Muhammad SAW, tidak menerima kerasulannya, kamu dapat apa? Kamu dilaknat. Sebagaimana Iblis dilaknat. Sebagaimana juga kisah Qabil dan Habil ini. Baca kisah ini. Kalau itu Nabi SAW diminta baca kisah ini pada mereka. Biar mereka tahu asal-usul orang dengki ini tidak pernah untung. Jangan kata cabang-cabangnya, daripada mula asal-usulnya. Tak pernah untung. Sejarah orang dengki tak pernah untung. Sejarah orang dengki tak pernah berjaya. Sejarah orang dengki tidak pernah maju. Kerana saya sebutkan tadi bahawa kalau orang tu dengki, apakah dia memperoleh apa yang menjadi sebab dia dengki? Ni dengki sebab orang ni dapat kahwin lawa. Dia pun nak perempuan tadi. Apakah bila dia bunuh lelaki itu, perempuan tu nak ke dia? Siapa nak kahwin dengan pembunuh? Akhirnya menyebabkan Qabil ini dimarahi oleh ayahnya. Dimarahi oleh adik-beradiknya atas perbuatan tersebut. Lalu Allah cerita, faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardh. Lalu Allah Ta'ala utuskan burung gagak, yabhathu fil ardh, yang menggali-gali tanah, liyuriyahu, untuk tunjuk kepada Qabil bagaimana untuk menanam jenazah. Diriwayatkan bahawa bila Qabil membunuh Habil, dia tak tahu nak buat mayat ni macam mana. Sebab belum pernah berlaku kematian. Apakah mayat ni macam mana cara nak buat? Akhir dibiarkan sampai ditemenung macam mana nak hilangkan bukti. Sebab menjadi satu igawan orang yang buat salah ialah memadamkan bukti. Siapa pun buat salah, beban dia ialah bagaimana nak padamkan bukti. Kalau dah bunuh macam mana nak buat? Ada yang keluar 8, keluar 10, ada yang siming mayat. Mereka jadi bodoh ni, berfikir. Lalu Allah tunjuk burung gagak yang hitam legam itu lebih cerdik pada manusia. Lebih cerdik. Nak tunjuk manusia bila buat jahat jadi bodoh. Binatang lebih mulia daripada manusia. Sebab itu Allah sebut dalam ayat yang lain, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adhal, bahkan mereka lebih bodoh dari binatang. Akhirnya burung gagak, diriwayatkan burung gagak ini berlaku perbalahan dengan sama-sama gagak, maka mati, maka si gagak ini pun menggali dengan paruhnya. Dan menggali dengan kakinya sebagai isyarat gali lubang. Dia tak galilah 7 kaki. Itu gagak pelik pula. Sebab manusia ni kan cepat mengambil iktibar pengajaran. Dia tengok macam tu, dia pun dapat sesuatu ilmu.
Tak, manusia ni kan dia macam mencari idea. Dia tengok sikit, dia dapat clue, dia okey. Kita nak clue je sikit. Maka dapat satu clue, tanang mayat. Ada riwayat menyebut tempoh mana mayat itu terbiar selama setahun. Ada menyatakan selama 40 hari dipikulnya. Sebab dia nak sorok bukti tadi jangan sampai Adam tahu. Jangan sampai ibunya tahu. Bayangkan bunuh adik-beradik. Nanti mak marah, nanti ayah marah. Akhir lepas lama barulah dia nampak burung gagak yang membunuh rakannya. Ada kata burung gagak ni pun adik-beradik. Oh, gaduh. Maka dia tanam. Lalu dia mula menanamnya. Lalu dia berkata, qala ya wailata, aduhai celakanya. Ajastu, apakah aku bodoh sangat? An aku namislah hadzal ghurab. Kenapa aku tak buat macam burung gagak daripada awal? Mula-mula aku bunuh. Sehingga terpaksa menanggung beban untuk menutup bukti dan tempoh yang panjang. Macam saya katakan tadi, seorang tuan-tuan bila buat salah, yang menjadi dilema ialah bagaimana nak tutup bukti. Supaya tidak dihidu, tidak dicium, tidak diketahui. Fa asbaha minan nadimin, maka jadilah dia di kalangan orang yang menyesal. Tuan-tuan, bukan menyesal taubat di sini. Menyesal kerana dia tak dapat apa yang dia nak dengan membunuh Habil. Dia tak dapat apa manfaat. Bukan dia dibebani dengan beban. Bukan dia dipulau oleh adik-beradiknya dan juga dimarahi oleh ayah dan ibunya. Tidak dia dapat berkahwin dengan Luiza. Dia tak boleh kahwin dulu. Sebab syariatnya begitu. Dia tidak mendapat apa-apa melainkan sebagai seorang penjenayah. Dan mendapat dosa kerana membunuhnya. Kerana membunuh saudaranya. Dan setiap kali berlaku pembunuhan atas dunia ini, melainkan baginya dia share dosa. Oh, lama saham dia. Kerana itu disebut dalam hadis Nabi SAW tentang dosa tersebut. Kata baginda SAW, la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala bani Adam kiflun nasibun min damiha li'annahu awwala man sannan qat. Tidak dibunuh seorang manusia atas dunia ini secara zalim, melainkan bahagian dosanya akan dapat kepada anak Adam yang pertama. Sebab dia yang pertama tunjuk cara bunuh orang. Ini kalau hari ni ada berlaku pembunuhan kat mana-mana, sebahagian share dosa tu dapat pada anak Adam yang pertama tu. Kita bayangkan orang dengki, dia punya dosanya menjadi jariah. Apa maksud jariah? Berterusan. Orang pahala jadi jariah. Kita nak cari pahala jariah. Mereka yang dengki dapat dosa jariah. Apa maksud dosa jariah? Bersambung-sambung, berterusan. Dek, sebab disebut dalam hadis, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang tunjuk satu perbuatan jahat, dia akan menanggung dosa perbuatan jahat dan dosa orang yang mengikuti perbuatan jahatnya itu. Maka menyesal dia bukan menyesal kerana taubat. Menyesalnya kerana bebanan, maksud yang tak tercapai dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, min ajli dhalik, kerana itulah bermula syariat qisas. Apa itu syariat qisas? Bunuh dibalas bunuh. Dan syariat ini pertama diturunkan dalam kitab Taurat. Sebab Taurat kitab pertama dalam kitab-kitab yang Allah turunkan. Sebab Taurat Zabur, lepas Zabur Injil, lepas tu Al-Quran. Maka Allah ingatkan, hei Yahudi, cerita pembunuhan anak Adam itu berkaitan kamu juga. Kamu nak bunuh Nabi Muhammad. Dan kamu dulu-dulu telah membunuh Nabi-Nabi. Bukan telah membunuh orang-orang baik. Telah membunuh orang-orang soleh. Beratus mereka bunuh dalam satu hari orang-orang baik. Dan termasuklah mereka bunuh Nabi. Termasuklah mereka bunuh Rasul. Zakaria, Yahya, cubaan membunuh Nabi Isa. Bukan mereka sampai hari ini berbangga. Mereka lah penyebab Nabi Musa, Nabi Isa itu mati. Mereka mendakwa mereka membunuhnya. Maka mereka mempelekehkan lagi dengan berkata, orang Kristian patut berterima kasih pada kami. Kerana kami yang membunuhnya, kerana itu orang Kristian diampunkan dosa. Tidak ada lagi dosa warisan. Sampai seumpama itu. Yang aneh, orang Kristian yang bodoh ini, di sebalik pengakuan Yahudi yang jahat itu, tetap menjadikan bebanan kesalahan itu pada orang Islam. Pada orang Islam tak ada kaitan apa-apa. Bukan orang Islam memuliakan Nabi Isa AS. Tapi Yahudi juga yang disanjungnya. Yahudi juga yang dia bekerjasama untuk melawan ataupun kita katakan membunuh orang Islam. Kemudian Allah sebut, kami wajibkan ke atas Bani Israel bahawa siapa yang membunuh satu nyawa tanpa hak, tanpa sebenar, atau melakukan kerosakan di muka bumi,
seolah-olah dosanya macam dia bunuh semua manusia. Kenapa? Bila seorang tu bunuh seseorang, dia ada keluarga ni pun akan bertindak balas, ni pun akan bertindak balas. Jadi dia jadi satu masyarakat dibunuh. Sebab itu ayat ini menandakan bahawa nyawa milik masyarakat. Bukan nyawa itu milik individu. Hatta orang yang bunuh diri pun, dia jangan, ni nyawa saya nak mati. Tak, itu milik masyarakat. Kenapa bila kamu buat begitu, huru-hara masyarakat? Kamu bunuh diri, tapi orang duk fikir ada orang lain bunuh kamu. Akhirnya berlaku peperangan sama mereka. Oleh sebab itu diharamkan bunuh diri atau bunuh orang, maka hukumannya qisas. Wa man ahyaha, siapa yang menghidupkan manusia. Faka'annama ahyan nas jami'a, seperti dia mendapat pahala menghidupkan semua orang. Artinya itu adalah dosa yang paling besar. Selepas syirik kepada Allah ialah membunuh nyawa yang tidak berdosa. Kerana kalau kita bunuh seorang, bukan seorang tu kita bunuh masyarakat. Kita menghuru-harakan satu masyarakat. Tapi kalau kita membela nyawa, menghidupkan satu nyawa, kita menghidupkan nyawa masyarakat semuanya. Keamanan, ketenteraman. Walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinat. Wa Yahudi, rasul-rasul kami telah membawa keterangan yang nyata. Thumma inna kathiran minhum ba'da dhalika fil ardi lamusrifun. Tapi kebanyakan kamu melampau pada rasul-rasul yang kami utuskan. Yang mendustakan rasul, yang membunuh rasul-rasul, yang memenjarakan rasul-rasul, yang menangkap mereka. Wahai Muhammad, janganlah kamu merasa aneh dengan perbuatan Yahudi. Itulah di sejarah mereka. Sejarah mereka ialah sejarah bagaimana kisah anak Adam dulu. Dengki yang menjadikan keinginan mereka untuk membunuh kamu itu tinggi. Dan mereka lupa bahawa membunuh dosanya besar di sisi Allah. Satu nyawa dibunuh seperti membunuh seluruhnya. Dan Allah menerangkan rasul-rasul yang diutuskan dahulu menjadi subjek permusuhan orang Yahudi yang tidak pernah padam. Maka ayat ini, walaupun kisahnya kisah anak Adam, tapi nak beritahu asal usul dengki dan jenayah pertama atas muka bumi, bagaimana kesudahan dengki dan bagaimana akibat pada pendengki. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.